اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسغار وتريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan izin Allah pada malam ini, setelah beberapa bulan kita tidak bertemu, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu. Yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan Nazul, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lama tak jumpa tu dia lain lah. Kalau ada selalu jumpa tu dia lain. Itulah kata orang tu tak. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung daripada bacaan Risalah Nuril Anwar, cahaya yang bercahaya, yakni memperbaiki iman, akhlak dan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat depan ni ada lebih, saya ada bawa 5 ya. Ada bawa 5. Dulu dah bagi ya. Jadi siapa-siapa yang rasa dia nak, ada 3 lagi atas ni. Ada 3 lagi. Ada boleh lah ambil. Boleh ambil siapa nak lah. Dan insya-Allah kita akan sambung dalam Risalah Nuril Anwar ni. Tapi sebelum tu kita baca selawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat Jibril ataupun selawat Allah kepada Rasulullah dengan 100 kali kita baca. Sebab sekejap aja, 3 minit siap, 4 minit, 5 minit siap. Kalau baca tahiyat akhir punya selawat panjang, jadi kita baca pendek. Jadi kita baca sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan ianya akan memberikan kepada kita kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah. Seterusnya kita ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwaji wa dhurriyyati ashabi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwah asyhadu munkar asyhadu syabudin asyhadu Muhammad bin syabudin asyhadu Guru Hasan Tenggur Raja Sanuddin bin Muhammad asyhadu Tenggur Baikasim bin Ki asyhadu Tenggur Syekh Junaiddin bin Jadin. Thumma ila arwahi muallimina wali walidina wali ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi berselawat ni ya, seperti mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu bilang Jumaat kita dengar ya. Tiap-tiap sebelum nak naik khatib ke mimbar kita dengar ayat tu. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman berilah salam dan selawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat. Jadi kita ni siapa? Jadi kalau kita rasa kita ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah selawat. Dan bukan kita baca selawat tu tunggu masa-masa tertentu, bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, tidak. Kerana siapa yang merasai kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti bagi dia akan baca selawat sok mau nak baca selawat. Sebab itu ada hadis, dalam satu hadis yang panjang dengan maksud satu hari Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat kepada diri Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak berselawat kepada engkau 1/3 daripada waktu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi baik. Boleh, tambah lagi baik. Jika begitu ya Rasulullah, aku nak berselawat kepada engkau 1/2 daripada masaku. Maknanya 1/2 daripada masa harian dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tambah lagi baik. Jika begitu ya Rasulullah, aku nak baca selawat kepada engkau sepanjang masa aku. Maknanya waktu siang, waktu malam, banyak mana nak baca? Bacalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bacalah selawat. Ya, jangan kita apa ni? Jangan kita percaya kepada WhatsApp. WhatsApp tu semua banyak temberang je lah sekarang ni lah. Ya. Jadi bahayanya. Media sosial ni banyak temberang lah masa ni daripada hak benar lah. Jadi kita pun ambil rasa-rasa benar. Jadi sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sebab itu dalam Al-Quran ada surah Muhammad, yakni nak menunjukkan kepada kita bahawa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu siapa? Sebab itu kita kena ada adab. Malam ni muka surat 6, muka surat yang ke-6, yakni adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari ni kadang-kadang kita ni minta maaf katalah, ya, makna orang dia tak rasakan Rasulullah tu istimewa bagi dia. Rasulullah ni kita kena rasa dia istimewa bagi kita. Bukan sekadar Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Rasulullah tu adalah istimewa. Istimewa kekasih kita. Kekasih maknanya kekasih yang sangat kita sayang. Sangat kita tunggu-tunggu bila masa boleh jumpa. Bila masa boleh jumpa. Apa peristiwa Bilal bin Rabah pada ketika dia sakaratul maut? Peristiwa Bilal bin Rabah pada ketika dia sakaratul maut. Apa perkataan yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah? Sebentar lagi aku akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah. Kerana mencintai Rasulullah, tak kisah pun mati. Tak kisah pun nyawa itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nak berjumpa dengan kekasihnya. Itulah hebatnya sahabat.
Jadi kita ni yang dah jauh tahunnya dengan jarak tahun zaman dengan Rasulullah. Jadi bagaimana kita nak mendekatkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dibaca selawat, rasai perasaan cinta, kasih, rindu kepada Rasulullah. Kena rasai tu. Bila kita rasai, jadi nak rasai tu bagaimana? Kalau tak kenal orang, macam mana kita nak rasa? Jadi kena bacalah kisahnya, bacalah berkenaan dengan peribadinya, bacalah berkenaan dengan sifat, sikap, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan membuatkan kita rasa rindunya nak jumpa. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita ini rasa rindu nak jumpa, contoh nak jumpa Tok Imam, rasa rindu nak jumpa Tok Imam. Kenapa? Sebab lama tak jumpa Tok Imam. Rasa rindu nak jumpa Tok Imam kampung sendiri, sebab lama tak jumpa. Rasa rindu nak jumpa ahli keluarga sendiri, sebab kenapa? Sebab kita kenal, kita tahu, kita dah pernah berhubung. Jadi kalau kita tak baca selawat, bagaimana kita nak berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyhad. Kemudian Nabi sebut lagi, sedekat-dekat orang dengan Nabi pada hari kiamat, orang yang banyak baca selawat kepadanya, sedekat-dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Padahal di dunia dah dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika dia membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila malakun yuballighuni. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, wakila malakun yuballighuni, dibawa selawat kita ini oleh malaikat disampaikan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebab kita baca selawat, ajak ahli keluarga kita baca, ajak masyarakat kita baca, ajak orang yang dekat dengan kita baca sama baca. Tak apa. Dah baca Quran malas. Nak baca Quran dah malas. Baca Quran kita nak tunggu majlis khatam Quran ada baru nak baca tak? Jadi kita baca. Hak tu ringan nak. Boleh kita nak buat. Okey. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petikan dari buku 25 kisah para nabi dan rasul menyebutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik menuju ke tempat yang paling tinggi sehingga baginda berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj ni. Baginda terus sujud dan berkata, sesungguh penghormatan dan keberkatan serta selawat yang baik tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita adab untuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah membalasnya, salam kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta barakahnya juga tercurah kepadamu. Kat mana perkataan ni kita sebut? Kat mana tuan-tuan? Tahiyat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah mengajar kepada kita adab kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ajar kita ini dengan adabnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiap kali kita baca pada ketika membaca tahiyat itu, tu adab Allah ajar kepada manusia. Ini siapa? Ini nabiku, ini rasulku, ini utusanku, ini kekasihku. Jadi kita baca tahiyat apa kita rasa? Nah, kita baca tahiyat apa kita rasa? Sedangkan ucapan permulaan kita tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ialah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah iktiraf, Allah beri kepada kita supaya iktiraf
iktiraf siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas itu baru kita bersyahadah. Kemudian apabila semua malaikat mendengar apa ucapan, ketika mendengar ucapan itu, para malaikat pun bertasbih dan mengatakan, Assalamu alayna ayyuhan nabiyyu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tak tinggal salam adab kepada orang soleh daripada kalangan kami. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Daripada siapa? Daripada kalangan jin, malaikat dan manusia. Daripada sejak kejadian malaikat, kejadian manusia, yang soleh semua dapat salam. Bagaimana kita nak ni kita nak ambil ni? Nak ambil benda ni supaya apa? Supaya kita ada rasa hubungan kita bukan sekadar hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ulama sebut Nabi pintu kepada Allah. Jangan salah faham maksud saya tu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ikut Nabi, kamu akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kalau kamu kata kamu cinta kepada Nabi, ikut Nabi, kamu akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi kita seloklah, selok hati kita. Selok hati kita. Ada tak kita ni hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak rasa rindu, rasa cinta, rasa kasih, rasa nak jumpa, rasa nak temu, rasa nak tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kita ni dah lama dah baca selawat, dah lama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jika hati kita tidak dijentik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasai kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, jadi kita kena banyak lagi istighfar, banyak lagi baca selawat. Ada satu orang dia cerita, adik dia ni bukan jenis orang yang rajin sangat, tidak, dia kata. Tapi dia sama baca selawat tiap-tiap pagi 10 kali. Bukanlah selawat yang lolo biasa, tak ada, selawat biasa je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat itu ya. 10 kali tiap-tiap pagi, sehinggalah satu hari Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada adiknya ini bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Ya? Jadi kisah yang nyata, bukan kisah yang tak nyata. Kerana Rasulullah hidayah kepada sesiapa sahaja yang Allah Taala kehendaki bagi dia. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Subhanahu wa taala kata yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Siapa sahaja yang Allah kehendaki untuk masukkan ke dalam rahmatnya, maka dia akan dapat hidayah itu. Waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Orang yang zalim, mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Hari ini, inilah ucapan permulaan bacaan tahiyat. Sebab itu kita mungkin kita, saya sendiri pun mungkin kita sebelum ni kita tak perasan pun perkara ni. Tapi bila kita banyak duduk dengan guru-guru yang selalu menceritakan berkenaan dengan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit, oh iya ya. Selama hari ni mungkin ada beberapa faktor, ada beberapa perkara yang menyebabkan kita ni termiss, terlupa. Al-Alama Abu Su'ad menyebutkan faktor yang menuntut kita mengetahui ketinggian martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah anjuran agar supaya kita berselawat ke atasnya tatkala disebut namanya yang luhur itu. Tafsir Abu Su'ad. Jadi
Siapa yang nak tahu martabat ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu kita jangan heran. Kita heran hari ini sebab kita tidak melihat. Ada mata tengok. Tak, kita tidak melihat. Melihat dengan apa? Melihat dengan mata hati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, Talha, Muaz bin Jabal, Abdullah Al-Jarrah dan ramai lagi sahabat Abu Zar, ya, dan sebagainya, sahabat-sahabat. Mereka setiap di antara satu sama lain ada apa? Kelebihan antara satu sama lain. Satu hari Madinah tidak turun hujan. Setelah wafatnya Rasulullah, ya, Madinah tak turun hujan. Ada beberapa tahun itu Madinah tak turun hujan. Jadi sahabat-sahabat ni kumpul sahabat-sahabat. Bincang. Kita ajak pak saudara Nabi. Siapa pak saudara Nabi? Ibnu Abbas. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ajak Sayyidina Abbas. Sedangkan sahabat Nabi yang lain ada ni. Sayyidina Umar ada, Sayyidina Ali ada, Sayyidina Utsman ada. Ajak Sayyidina Abbas. Wahai Sayyidina Abbas, kamu doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya hujan turun. Apa kata Sayyidina Abbas? Kamu pun boleh. Kalau kita kumpul tengah padang buat sembahyang sunat istisqa lah. Sedangkan kelebihan di antara sahabat dengan sahabat, mereka ada kelebihan sebab kita ni tidak melihat dengan mata hati. Dan mereka tidak menjadi heran dan tidak menjadi pelik kerana antara mereka memahami keadaan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan diri mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa berlaku? Sayyidina Abbas pun angkat tangan, baca doa, tak dan habis lagi doa, hujan lebat turun. Kenapa? Sahabat-sahabat ni kata, kamulah lebih afdal sebab kamu ini bapa saudara kepada Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Ali ada. Nabi SAW muliakan Sayyidina Ali. Sebab itu di antara perkataan yang selalu kita sebut berkenaan dengan Sayyidina Ali, karramallahu wajah. Allah muliakan wajah. Itu tuan-tuan. Ini benda. Ya, ini benda. Sebab hari ini kita tak tengok itu dengan mata hati. Yang kita tengok dengan mata kasar kita berdasarkan kepada ilmu kita sahaja. Kemudian apa lagi disebut? Sebab itu adab kita dengan Rasulullah tu nak jaga. Ya, nak jaga. Kita kalau jumpa raja ataupun kita balik daripada luar, daripada tempat lain, kita balik ke rumah jumpa mak ayah kita. Bagaimana adab kita dengan mak ayah kita? Adab tu. Itu baru adab dengan mak ayah. Ini adab dengan utusan Allah. Rasulullah, orang yang akan berada di akhirat esok, dia tunggu dekat mizan, tunggu dekat sirat, tunggu dekat pintu syurga. Nak tengok nama kita ni, diri kita ini lepas ke tidak? Tu Rasulullah. Jadi ni kena. Ya, sebab itu ketinggian martabat Rasulullah tu kita kena sedar perkara itu. Kena sedar perkara itu. Ya. Disebutkan lagi dalam kitab tafsir ayat ahkam Asy-Syabuni bahawa sebahagian ulama berpendapat bahawa selawat Allah ke atas nabinya itu bererti pujian kepadanya. Dalam kitab apa ni? Aqidatun Najim sebut itu juga. Ya. Jadi inilah pendapat menurut Imam Bukhari dan sebahagian ulama yang lain. Pendapat inilah yang lebih kuat. Selawat Allah kepada Nabi merupakan pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia dalam alam ini, melainkan manusia itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairil anam itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nama Muhammad malaikat tahu, Nabi Adam tahu, jin tahu, iblis tahu. Yang tak tahu ni manusia lah. Kita tak tahu. Itu Rasulullah. Itu menunjukkan bahawa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didahului. Maka dalam Al-Quran adalah surah Muhammad. Nama yang Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi. Nama yang Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi kepadanya. Itu maka
makam dan martabat ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak bila? Sejak azali. Kan baru. Ni benda ni yang nak kita sedar. Benda ni yang nak kita sedar. Supaya kita jaga adab kita. Jaga perkataan, jaga hati kita, jaga tingkah laku kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok ada orang melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, kita suka pandang dia. Bukan kita cemuh dia. Bukan kita sindir-sindir dia. Kita suka pandang dia. Sebab itulah sahaja kesan peninggalan yang boleh kita tengok berkenaan dengan Rasulullah secara nyata. Itu je. Lain mana ada? Ya? Entah. Oleh kerana banyak sangat baca WhatsApp, ni dah pening gitu aja. Ya? Banyak sangat baca WhatsApp, ni dah pening gitu aja. Itulah. Dunia nak akhir dah ni. Gini-ginilah macam-macam. Ada lagi yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan selawat Allah atas nabinya itu ialah pemberian ampunan dan rahmatnya. Demikian menurut pendapat Hasan Basri dan Sa'id bin Jubair. Sedang yang lain ialah memberi barakah dan penghormatan. Disebut dalam Zadul Masir fil Ilmi Tafsir Ibn Jauzi. Disebutkan. Jadi maknanya apa? Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya khususan yang tersendiri. Keistimewaan yang tersendiri. Keistimewaan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam syahadah kita tu dua kalimah syahadah. Letak satu tak ada persaksian kepada Rasulullah, tak sah syahadah kita. Cuma kita kena ingat bahawa bukanlah kita cerita ni supaya kita sembah Nabi Muhammad, bukan. Kita cerita ni supaya kita faham kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu masakan tidak Allah Subhanahu wa taala jaga Rasulullah daripada dia kecil sampailah kepada dia nak wafat. Allah pelihara Rasulullah. Ilmu Allah yang bagi melalui Jibril alaihi salam. Segala mukjizat Allah SWT kurniakan kepada Rasulullah. Quran Allah turunkan melalui Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. Itu tanda kedudukan. Siapa ada kedudukan itu? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 5 yang ulul azmi, ya. Ulul azmi. Nabi yang ulul azmi, Rasul yang ulul azmi. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Atas sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tauhid, dalam akidah kita, dalam tauhid. Nabi Muhammad atas sekali, bukan bawah sekali, bukan atas sekali. Kedudukan, itu kedudukan. Sebab itu kita kena jaga ni, jaga persepsi pandangan kita. Ilmu kita banyak mana pun, tapi kalau pandangan kita terhadap Rasulullah kita tak jaga, terhadap sunnah-sunnah Rasulullah kita tak jaga, kosong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita baca doa tak baca selawat, baca doa tak baca selawat, tak angkat naik ke langit pun tak angkat, tembus langit pertama pun tidak. Sebab itu ulama-ulama yang mereka ini menyedari hal ini, tengok bagaimana mereka jaga apa? Adab mereka. Walaupun ilmu mereka banyak, tapi mereka tetap jaga adab mereka dengan Rasulullah SAW. Tetap jaga adab mereka terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, ya. Jumhur ulama berpendapat bahawa membaca selawat atas Nabi itu merupakan amalan qurbah, yakni pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah seperti zikir, tasbih dan tahmid, sedangkan hukumnya wajib sekali seumur hidup. Kalau kita kira hukum wajib sekali seumur hidup baca selawat, ya. Tapi kalau kita bukan nak baca hukum, tapi nak baca hubungan kita dengan Nabi, sebab itu sahabat-sahabat Rasulullah, bila Rasulullah ada hari-hari nak pergi jumpa, kita dengar cerita Nabi,
ada tersentuh, ada terjentik hati kita? Jadi apakah tak patut kita ni baiki keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah tak patut kita ini baiki adab kita, perangai kita, tingkah laku kita, keadaan kita, hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan syafa'atul kubra, syafa'atul kubra di hari akhirat ialah syafaatnya Rasulullah. Tak kala tak ada seorang pun boleh bagi syafaat kepada orang yang lain, pada ketika itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi banyak perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang menceritakan berkenaan dengan martabat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lepas ni kita, bila kita dah tahu ni, perkataan kita tak jaga, kita nak cakap apa pun kita cakap. Jangan. Sebab nanti kita akan berharap kepada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak harap ilmu kita, kan? Kita pun belajar daripada guru-guru kita. Allah baru letak sikit-sikit. Allahu akbar. Ya? Itulah tuan-tuan. Tetapi disunatkan pada setiap waktu dan kesempatan, serta sebaik-baiknya diperbanyakkan membacanya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Siapa yang baca selawat ke atasku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah kepada kita merupakan rahmat, berkat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Atas sebab apa kita dapat? Atas sebab kita baca selawat kepada Nabi. Kalau atas sebab kita, banyak sangat dosanya. Kalau atas sebab kita, banyak sangat dosanya dengan Allah. Hati tak jaga sama. Temko pun Nabi tak keluh pun 3 hari tak ada makan. Kita baru 3 jam tak dapat makan, habis semua orang kena marah. Tengok, Allah nak beri kepada kita satu rahmat yang boleh menyelamatkan kita setiap saat, setiap waktu, dunia dan akhirat, hanya dengan kita baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut lagi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya sedekat-dekat manusia dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang banyak berselawat kepadaku. Tuan-tuan pergi buat umrah tak? Pergi buat haji tak? Last 3 tahun yang lalu tak? Lepas itu sampai ni tak boleh-boleh lagi, ya. Bila kita berada di Masjid Nabawi, siapa yang pernah berada di Masjid Nabawi, kan kita akan lalu babus salam, nak pergi melintasnya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tuan-tuan tengok keadaan orang yang duduk barisan depan tu bila dia sampai di hadapan makam Rasulullah? Apa keadaan yang tuan-tuan perasan orang yang lalu tu? Orang yang lalu tu dia akan tertelek-telek. Betul tak Abang Wan? Dia akan tertelek-telek. Padahal dia telek tu makam Rasulullah aja, tapi dia akan telek-telek. Kenapa? Kenapa? Sebab nak tengok. Nak tengok siapa sebenarnya? Nak tengok makam? Nak tengok kubur? Tak. Nak tengok diri yang empunya tu. Sebab tu dia telek. Nampak apa benda? Jadi kita, apa benda orang tu buat? Tengok dia kata, la ilaha illallah. Aktsaruhum alayya salatan. Dekat dengan Nabi. Allah. Ya? Bacalah. Baik tu kita ajak orang buat, bacalah. Ramai-ramai tak apa, baca seorang tak apa, baca banyak-banyak tak apa, baca sikit pun tak apa, bacalah. Itu keadaan orang itu di dunia ni. Baru kalau kita baca selawat, Nabi SAW sebut, sedekat-dekat manusia dengan aku dekat akhirat, orang yang banyak baca selawat kepadanya.
Kita amalan kan banyak. Bangun malam pun bangun kencing je. Bukannya kita rajin pun nak buat sembahyang tahajud, nak baca Quran tiap-tiap pagi petang. Kita tak rajin pun nak berzikir. Tapi ada satu yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh mendekatkan kita, yang boleh menyebabkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada kita, yang boleh mengubah persepsi dan keadaan kita, hati kita ini, dengan sebab kita baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ya. Baca. Ajar, galak. Sebab itu kita ni kadang-kadang apabila Allah Ta'ala panggil kita pergi buat umrah ataupun pergi buat haji, sebab kita duduk dekat tempat kita, kita hanya dengar apa, Kaabah ni macam ni, macam ni, macam ni, rukun yang mani macam ni, Hajar Aswad macam ni, Multazam macam ni. Tak, kita hanya dengar Hijab Ismail macam ni. Lepas tu tengok gambar je, gambar dalam TV ke, gambar dalam apa ni, dalam kamera ke. Begitu juga dengan Masjid Nabawi, kita hanya dengar. Tapi bila kita sampai, kita tengok dengan mata, apa yang berlaku? Menambah rasa keimanan. Jadi jangan kita ini seperti orang Quraisy. Apa keadaan orang Quraisy? Dia kata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, benar ke engkau ni nabi? Kalau engkau ni nabi, ya Muhammad, belah bulan. Bulan dah dibelah. Mukjizat dah berlaku." Namun hati ingkar. Kita Allah Ta'ala dah bagi dah. Bagi apa? Dah bagi Islam, bagi agama. Tengok dah, tengok. Dah pergi, dah tengok. Dapat Allah Ta'ala panggil kita pergi tengok. Maka lengkapkan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita itu. Allah. Ini muhasabah lah ya. Muhasabah. Kemudian kita tengok dalam kitab terjemahan tafsir ayat Al-Hakam Asy-Syabuni oleh Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni menjelaskan sababun nuzul ayat 11 hingga ayat 13 surah Al-Mujadalah. Sebab kadang-kadang ada orang dia muskil, muskil nak buat majlis itu, majlis ini, nak buat majlis Nabi, dia muskil. Muskil sangat bagi dia. Majlis nyanyi-nyanyi, nari-nari boleh aja ke? Tiba nak buat majlis-majlis tak boleh. Pening-pening pula. Muskil sangat, la ilaha illallah. Apa Allah Ta'ala sebut? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah sebut lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah sebut lagi, ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ullaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Apakah kamu akan takut menjadi miskin kerana kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepada kamu, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas? Jelas? Jadi bila dah jelas tu, jangan ragu-ragu lagi. Ya? Jangan ragu-ragu lagi. Buatlah.
Kita nak buat majlis itu kerana kita nak mengajak orang mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting tak? Penting untuk ingat kepada Nabi. Sebab kalau kita tak ingat kepada Nabi, nescaya kita akan lupa. Banyak ajaran yang kita akan lupa apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama sampaikan kepada kita daripada lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ingat Rasulullah, kenal Rasulullah, rasa Rasulullah dekat walaupun jaraknya jauh, rasa keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dengan kita, agak-agak mudah tak kita nak beramal dengan agama. Mudah tak kita nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Tapi kita orang kafir memang kerja dia nak menjauhkan kita daripada agama, itu memang kerja dia dah. Itu memang kerja dia dah. Kita ini jangan kita biarkan akidah yang ada pada kita ini dia masuk macam-macam benda. Masuk macam-macam benda yang menyebabkan rosak iman kita. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi rosak. Sedangkan kita dah yakin, dah dapat kenyataan-kenyataan yang telah kita dengar. Tapi dia jadi punah sekejap kerana wasak ya. Allahu akbar. Tengok apa kata ulama. Para ulama tafsir berbeza pendapat mengenai maksud majlis. Ada 3 pendapat. Yang pertama yang dimaksudkan majlis ialah majlis-majlis Rasulullah. Inilah pendapat Mujahid. Yang kedua yang dimaksudkan ialah majlis peperangan dan tempat menunggu peperangan. Inilah pendapat Ibnu Abbas dan Al-Hasan. Yang ketiga yang dimaksudkan ialah majlis muzakarah secara umum. Inilah pendapat Qatadah. Kemudian Imam Tabari menyatakan, tengok, bahawa Allah dalam menyebut urusan orang-orang mukmin ialah supaya mereka memperluaskan majlis. Allah tidak mengkhususkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak ada penyebutan majlis peperangan. Kedua-duanya disebut majlis. Justru itu majlis yang dimasukkan dalam ayat tersebut adalah kesemua majlis. Semua majlis. Kemudian Imam Qurtubi. Sebut Imam Qurtubi boleh katakan semua orang-orang orang alim ni semua tahu. Imam Qurtubi menyatakan majlis yang dimaksudkan adalah dalam ayat adalah umum, meliputi semua majlis di mana kaum muslimin bertemu untuk membicarakan kebajikan dan pahala. Kita buat majlis, baca selawat, mempertemukan orang mukmin, mempertemukan orang mukmin. Ada silaturahim, ada silaturahim. Yang tak kenal pun jadi kenal. Tak pernah kita kenal orang daripada luar negara, tiba-tiba boleh kenal. Yang menghubungkan tu siapa? Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Sama ada majlis itu majlis peperangan, majlis zikir, majlis ilmu atau majlis perhimpunan solat Jumaat, semua majlis-majlis tersebut berhak mendapat tempat. Jadi jangan kita pandang majlis-majlis yang diadakan untuk mengajak umat kita ini duduk di dalam kebaikan, kita pandang serong, pandang tak molek. Ni tak ada lain ni. Ayat la ilaha illallah. Awak tak nak buat. Kita tak nak buat. Lepas tu kita tak bagi orang buat. Lepas tu kita baca ayat Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Fikirlah sendiri. Ya. Jaga ni tuan-tuan. Nanti kita ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada adab dengan Nabi. Sebab itu kena letak ihsan tu. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, hendaklah ketahui bahawa Allah melihat kamu. Allah bagi kita ilmu, Allah bagi kita akal, Allah bagi kita pilihan. Allah lihat semua tu. Di mana akhirat nanti Allah akan kira balik. Kira balik. Jadi itu adab yang perlu kita jaga. Jadi kita kena tengok benda-benda ni. Kemudian berdiri untuk menghormati orang. Tadi itu majlis, berkenaan dengan majlis-majlis. Nak buat majlis macam mana, nak buat majlis macam mana. Sebab itu ulama sebut, selagi majlis itu tidak ada
tidak ada kesesatan, tak ada syirik, tidak bercampur lelaki dan perempuan, tidak melanggar syariat, tidak merosakkan akhlak, tidak merosakkan akidah, tafadhal. Ya. Kemudian berdiri untuk menghormati orang. Ni masalah berdiri ni, ya. Kalau masuk kelas, masuk sekolah rendah lah, sekolah rendah cerita sekolah rendah. Cikgu sampai, kita duduk. Tiba-tiba cikgu masuk je, kita pun berdiri. Nah, ada orang suruh berdiri? Ada tak? Ketua darjah khabar. Bangun. Kita pun berdiri. Selamat pagi cikgu. Boleh pula. Tiba-tiba nak ya. Jadi kena tengok. Tengok apa perkataan jumhur fuqaha. Ni. Apa perkataan ulama sebut? Berdiri untuk menghormati orang. Kita nak hormat orang. Kenapa kita berdiri? Sebab kita nak hormat pada orang. Hormat itu salah satu di antara tanda adanya adab kita dengan orang. Dibolehkan seseorang itu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati orang penting yang baru datang. Sebab menghormati seorang Muslim itu wajib. Kerana menghormati itu termasuk dalam agama Islam. Hal ini adalah supaya tercapai perasaan cinta dan kasih. Berdiri itu supaya tercapai rasa cinta dan kasih. Mak kita pergi buat umrah, kita duduk kat sini, ya. Ataupun mak kita pergi buat haji 40 hari kat sana. Tengah-tengah kita dekat rumah, tiba-tiba kita terkenang ke mak kita. Mana gaya kita buat? Duduk kat rumah, tiba-tiba terkenang kat mak. Bangun berjalan nak masuk bilik, tengok barang hak mak tinggal tak. Tengok baju lah, baju mak. Tengok pinggan ni lah, sudut ni lah hak mak sok mak guna. Kenapa jadi gitu? Kenapa jadi gitu? Kasih. Bila kita kasih datang rasa rindu nak jumpa. Ya? Kasih. Jadi kita kena tengoklah benda tu. Wajib kerana menghormati itu termasuk dalam hal agama Islam, kerana hal ini adalah supaya tercapai perasaan cinta dan kasih. Kesimpulannya, berdiri kerana menghormati orang itu dibolehkan selagi orang yang dihormati itu bukan orang fasik. Maksud orang fasik, orang yang sama membuat, melakukan dosa besar, dosa kecil, ataupun dia memang tak semayang. Dia memang tak semayang, tinggal agama, tak buat. Dia tak buat, bukan dia tolak. Kalau dia tolak, gugurlah iman dia. Tapi dia tak buat. Apa tak semayang? Kau malas je. Dia sampai tak payah berdiri pun tak apa. Walaupun dia orang penting, tak berdiri pun tak apa. Sebab sebab dia. Tapi kita berdiri juga. Sebab apa berdiri? Sebab hormat. Hormat. Selagi orang yang dihormati itu bukan orang fasik atau orang yang sombong, dan selama tidak menyusahkan orang lain kerana berdiri itu. Selama tak menyusahkan orang, diri itu. Nah, ini contoh. Tempat sini sampai. Kena buat contoh sinilah, ya. Nah, tempat nak sampai dia pun khabar, kena beratur daripada pintu pagar sampai kat pintu ni. Nunggu kau sampai. Itu. Nah. Jadi, kerana kita ni nak nunggu tak empat aja, nak berdiri daripada pintu pagar sampai ke sini. Tak payahlah. Contoh dia, contoh. Jadi selama tidak menyusahkan orang, okey, tak apa. Tapi kalau sampai menyusahkan orang, tak boleh lah. Itu yang tak boleh. Kata Syekh Asy-Syabuni menyebutkan, jumhur ulama membolehkan berdiri untuk menghormati orang yang baru datang, kecuali terhadap orang yang fasik, penderhaka, pelaku dosa besar, orang yang terkenal dengan kesombongannya, dan orang yang suka disanjung-sanjung. Jadi kalau orang tu tak payah berdiri, tak apa tak? Datang tak payah berdiri, tak apa. Tapi kita bangun juga. Kenapa? Sebab apa bangun? Sebab kita ada adab. Orang Melayu ni dia kaya dengan sopan santun.
Orang tu dia kenal ke, dia tak kenal ke, dia datang ke rumah dia ataupun jumpa kat mana-mana, mesti dia akan bangun. Sebab apa? Sebab dia telah dilatih daripada kecil macam tu. Baik tu bila kita masuk kelas, cikgu sampai, bangun, semua 39 orang semua berdiri. Selamat pagi cikgu. Cuba kita buat sekali kita. Sampai je kat masjid, tak ada satu kawan dia kata masa dekat Mesir ya. Kawan dia kat Mesir. Saya dah cerita kat sini ke belum? Kita kalau orang bersing, masa ni lagi lah pula musim Covid ni lazim tak boleh bersing ya. Musim Covid lazim tak boleh bersing ya. Kita kalau orang bersing, kalau dekat Mesir ya, kalau tempat kita ni, kita orang tu bersing, sebut je alhamdulillah. Kadang ada orang jawab, kadang tak ada orang jawab ya. Tapi kalau dekat Mesir, dia sekali dia kata, masa tu orang dah nak sembahyang, masuk dalam saf, tiba-tiba dia bersing. Acung, alhamdulillah. Satu masjid, yarhamukallah. Satu masjid ke dia? Satu masjid mendoakan dia. Kita pandai. Zaman sekarang ni pula musim pandemik lagi pula. Ngapa bersih? Nah, bersih ni Allah Ta'ala keluarkan bakteria daripada kita punya. Sebab tu kita sebut alhamdulillah. Jadi kita nak berdiri, nak menghormati orang, kena tengok bagaimana keadaan orang. Sebab itu kita berdiri apabila alim ulama sampai. Kenapa kita berdiri bila raja sampai? Kerana kita menghormati dia pemerintah tertinggi sekali. Bila alim ulama sampai, itu Tok Guru mana sampai, buat tak reti, dia tahu tak pandang. Tu tahu siapa-siapa tu dia kata. La ilaha illallah. Tapi kalau dia nampak artis, nampak pemain bola sepak, bekerja berlari je dah. Kita tak boleh nak beza dah. Yang agama suruh dengan yang agama tak suruh. Kita tak boleh nak beza. Apa benda yang dikendaki daripada agama kepada kita, apa benda yang tidak dikendaki oleh agama kepada kita. Jadi kesimpulannya adalah wajib menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh, memberikan tempat kepada orang yang baru hadir dalam majlis, menghormati dan memuliakan seseorang kerana ketakwaan iman dan ilmu. Kerana iman, kerana takwa, kerana ilmunya, kita pun menghormati. Wajib berdirilah sebagai tanda hormat. Jadi al-ulama warisatul anbiya. Ulama kita bukan ulama dah. Jadi ulama itu pewaris Nabi. Jadi siapa yang menyebut? Nabi yang sebut pewarisnya. Maka bagi kita ini, hormatilah ulama. Jagalah perkataan kita. Jagalah tingkah laku kita. Hari ini ada dua perkataan. Satu perkataan secara senyap. Kat mana secara senyap? Dalam media sosial, dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Instagram, dalam Twitter, dalam TikTok. Dalam TikTok apa ada? Semua. Secara senyap. Dia tulis senyap. Mulut tak cakap, tapi perkataan yang dia tulis itu adalah datang daripada hati dia. Tulis semua. Sebab itu kita ni mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala dah. Ni kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan perkara-perkara ni nak bagi kita ingat, nak bagi kita ingat, jangan lupa. Jadi bila kita dah bertemu dengan masalah-masalah yang boleh menyebabkan kita ini kekeliruan, maka kita kena carilah tempat yang boleh memberikan kepada kita keterangan, bukan tempat yang boleh merosakkan lagi cara pemikiran kita terhadap sesuatu. Contohlah, kita ada handset, dapat handset. Orang pun bagi kat handset. Apa guna handset? Guna handset ni boleh telefon, boleh tu, boleh ni. Tapi kita tak guna handset untuk telefon, kita guna handset untuk benda lain. Jadi dia akan rosak. Tapi kalau kita guna handset untuk kepada ke arah yang lebih memajukan, tengok bagaimana keadaan. Sebab itu ada online banking. Masa ni umat manusia malas dah. Dulu pergi
cari lauk kan, beli apa semua. Sekarang duduk atas kursi, hello food panda. Sampai depan rumah dah. Masak pun dah. Maknanya tu dah. Jadi keadaan suasana dah berbeza ya, zaman dah berubah. Tapi walaupun berubah zaman, suasana berubah, iman kita tetap sama daripada dulu sampai kita mati. Jangan berubah-ubah. Kenapa tak boleh berubah? Sebab kalau berubah iman, bahaya pada akidah ya, bahaya pada akidah. Jadi cuma kita ini kena mantap, naikkan, upgrade dia supaya lagi baik, lagi kemas. Begitulah juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat kita, pekerjaan kita, tingkah laku kita, adab kita, akhlak kita. Sebab itu benda-benda ni sangat penting. Sebab kita nak jaga ni. Benda yang bersinar, kita nak jaga dia bersinar sama. Bukan benda yang tu bersinar sampai ke tengah dia malap, dia kelabu. Lepas tu nanti nak ujung, tak tahulah. Kalau tak hidup, lagilah pula. Ya. Jadi biar dia bersinar daripada kita mula dapat, sampailah kepada akhir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita akan ya, bersama dengan Rasulullah SAW dan dapat bertemu dengan Nabi SAW. Jadi banyaklah kita baca selawat, insyaAllah. Okey, cukuplah kadang ni ya. Nanti kita sambung lagi. Masa ni dia tak bagi nak panjang sangat lagi. Nak pandailah baru mula ya. Kalau dah lama esok lain cerita ya. Dan insya-Allah kita akan bertemu pada bulan yang lain pula pada nama Rasulullah disebut sebelum kelahirannya. Yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.